Okay, first time saya review kereta kali hijau Kalau apa ni bro? District Green. District Green. Sama macam color saya punya jaket ni. So ini adalah Audi A5 Sportsback versi Quattro Dan yang berada dekat depan saya sekarang ni adalah model Audi A5 generasi kedua ataupun model A5 yang terkini Dan yang ini adalah Sportsback, bermaksud dia ada 4 pintu bukan 2 pintu. Normal Audi A5 sepatutnya 2 pintu coupe, tapi yang ini adalah Sportsback 4 pintu. Dan seperti yang korang tahu, model Audi A5 ni adalah satu model yang paling popular dalam semua line up Audi. So, Audi A5 Sportsback versi Quattro. Let's go! Okay guys, ini adalah Audi A5. Actually, apakah Audi A5 ni Actually, Audi A5 ni base dia adalah Audi A4. Tapi Audi ni dia bila jadi angka yang ganjil, A4 menjadi A5, dia menjadi sportier version untuk angka genap yang sebelum tu lah. Macam ni, A5 ni adalah sportier version untuk Audi A4. Boleh katakan juga dia macam Arteon dengan Passat. Ataupun kalau nak macam senang bandingkan adalah macam BMW 3 Series, tiba-tiba ada BMW 4 Series. Benda yang sama kan. Cuma 4 Series tu dia adalah sportier version. Ada versi yang 2 pintu untuk 3 Series kan. Coupe version lah kan. Yang mana ini adalah muka baru, muka yang terkini boleh katakan. Dia punya lampu dia lain sikit. Kalau Audi A5 yang sebelum ni dia rata saja. Audi A5 yang sebelum ni memang nampak betul-betul cantik pada era waktu dia mula-mula dikeluarkan tu, memang sangat-sangat popular. Yang mana kalau korang tengok dia punya bumper tepi sini, dia ada macam silver. Ni adalah facelift very sleek, simple. Design dia adalah bahagian tepi sini sikit, frame tingkap tu dia chromekan sekeliling kan, menampakkan dia punya profile dia nampak lebih sleek dan besar. Dan rim pula didatangkan dengan rim 19 inci Wow, 19 inci. Dia menggunakan tayar Bridgestone Potenza S001. Dan mungkin pada korang yang tak berapa familiar tentang model-model Audi ni kan, kadang-kadang ada A lah, S, lepas tu ada RS kan. Ya, dia sama juga macam model-model Continental car yang lain. If let's say kita ambil Mercedes, dia ada Mercedes yang biasa, lepas tu dia ada AMG, half AMG, contoh A35, lepas tu atas dia baru A45S. Dan kalau Audi ni lagi jelas, lagi mudah faham, iaitu kalau base model dia yang biasa, dia adalah A4, A5, A6, A7. Dan untuk sportier version dia adalah S4, S5, S6, X7. Dan kalau most sportier hardcore version dia adalah RS4, RS5 terkenal, RS6, RS7. Dan satu lagi, kalau nama Sportsback ataupun Grand Coupe ni dah tentu dia didatangkan dengan frameless door. Korang tengok tak ada frame. So kalau kita turunkan cermin ni, ni paras maksimum dia, bahagian depan pun frameless door. Kita turunkan cermin ni, sangat-sangat seksi Apa yang bestnya design Audi ni, dia punya design sangat-sangat very minimalistic, simple. Dia punya garisan dia connecting tau, daripada hujung ke hujung. Dia tak ada garisan-garisan yang tak perlu tau. Contoh macam satu garisan ni, dia direct sampai tarik ke bahagian belakang. Dan dia punya bonnet dia clamshaft. Biasa normal kereta dia punya bonnet, hood depan dia dekat sini kan. Tak, dia dekat sini. Korang tengok saya buka. Dia terbuka sampai ke tepi bodi sini tau. Untuk versi yang berada depan saya sekarang ni didatangkan dengan mild hybrid So nanti saya akan ceritakan benda tu detail dalam test drive yang selepas ni. Before kita tengok dia punya boot belakang dia, ini adalah dia punya kunci dia. Cantik tak? Agak premium juga, agak different juga. Ada logo Audi kat bahagian depan sini. Dan dia ada satu body macam hum yang terkeluar dekat bahagian tepi sini. Daripada belakang korang memang nampak window line dengan dia punya arch line. Tayar kereta ni memang nampak terkeluar lah. Kalau orang follow daripada belakang, nampak kereta ni gah. Dia nampak stable kereta ni. Exhaust dia, nasib baik exhaust dia tak fake. Memang betul-betul boleh masukkan. Dan kita nak tengok dia punya boot space dia. Ada power boot.
Ini yang saya masukkan dengan 5 pintu ataupun hatchback. Walaupun bentuk dia nampak macam sedan, tapi sebenarnya dia adalah hatchback coupe, yang mana dia punya cermin ni bila kita buka boot dia terangkat sekali, membuatkan dia punya bukaan boot space dia luas. So mudah untuk kalau kita nak angkat barang yang besar, tak tinggi sangat, daripada lantai lebih kurang dalam kurang 2 kaki Dia punya boot space dia tidaklah begitu besar sangat, tak macam Arteon. Lebih kurang dalam 465 liter. Tapi seat bahagian belakang ni boleh diturunkan lagi secara 40-20-40 split. Dan kalau korang baringkan semua seat dia, dia punya size space dia lebih kurang 1000 liter lebih. Bahagian driver dia bahagian depan. Kalau korang tengok design Audi ni very simple tapi cukup rasa premium Dan bahagian tengah-tengah ni center console dia rasa gemuk. Korang dapat gemuk, ada line silver kat bahagian sini. Dan apa yang paling memukau mata saya waktu saya naik kereta ni bukanlah ini, head unit ni, tapi ini adalah gear knob ni. Korang tengok gear knob dia cukup lebar, cukup besar. So kalau korang drive tu, dia boleh jadikan macam armrest tau. Tak. Dia ada 2 cup holder dekat sini. Dia ada satu USB port dekat depan ni. Ada satu lagi USB port kat sini, USB port Type-C. Dia punya armrest dia tidaklah begitu besar, agak cetek tapi bagi saya cukup luas. Dan satu lagi, dia ada driver compartment dekat sebelah sini. Dia punya saiz sangat-sangat dalam dalam. Boleh dikatakan paras. Dalam dia macam ni, paras sini saya. Dia punya head unit dekat sini memang terkeluar, nampak besar, lebih kurang 10 inci dia punya saiz. Tapi sayangnya skrin besar-besar dia tidak didatangkan dengan 360 degrees camera lah. Tapi apapun, kereta ni didatangkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless Kat tengah-tengah sini ada satu lagi compartment. Dan aircon controller dia saya suka, dia physical tapi dia ada display secara digital yang keluar kat bahagian tengah-tengah sini. Ni adalah dia punya temperature, 3 zone climate control Dan ada butang-butang kat bahagian bawah sini adalah driving mode, start stop off, traction control, parking sensor. Dan ni korang boleh matikan korang punya skrin lah kalau korang silau malam-malam kan. Saya suka dia punya steering dia punya bentuk design dia tidak begitu futuristik tapi dia nampak agak 3D juga. Of course, telescopic steering adjustment secara manual saja, tidak datang secara elektrik Seat dia didatangkan dengan 12 arah, ada 2 preset, korang boleh save memory seat korang. Dan satu lagi, seat dia korang boleh adjust kepanjangan seat ni, nak panjang mana. Cuma kereta ni sayangnya tidak didatangkan dengan sunroof, tak ada. Meter cluster dia bagi saya very simple, tapi dia ada macam-macam view korang boleh tukar, nak tengok map, macam-macam function ada. Cuma sayangnya map yang keluar kat sini bukanlah map yang disambungkan daripada Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi map yang built-in daripada kereta ni lah. Kalau korang perasan dia punya seat bahagian belakang dia ni betul-betul termasuk angle dia macam ni kan. So membuatkan kalau kita duduk tu memang rasa bagi saya selesa lah. Tak ada rasa nak menggelosor ke bahagian depan. Ini adalah lebih kurang saya punya driving position saya. Lebih kurang satu jengkal lebih sikit lah. Datangkan dengan climate control. So kereta ni ada triple zone climate control. Tak ada USB port, cuma ada satu power outlet. Ya, nampak macam premium armrest dia rasa premium. Oh, cup holder fit rasa macam premium Dan ada satu bahagian yang korang boleh letakkan phone dekat bahagian tengah-tengah ni, agak cetek saja. Kereta ni didatangkan dengan enjin 2.0 liter TFSI turbocharged dan dipairkan sekali dengan 12 volt mild hybrid. Tapi sekadar mild hybrid saja, dia akan membantu waktu korang accelerate. Yang mana kereta ni dia boleh produce lebih kurang 249 horsepower dan 370 Nm of torque. Bagi saya angka output tersebut tidaklah begitu besar, powerful sangat, tapi equivalent kalau kita bandingkan dengan Mercedes C300 dan BMW 4 Series 430i. So boleh katakan kereta ni enjin dia boleh rating kalau NA lebih kurang macam enjin 3.0 liter. Walaupun kereta ni didatangkan dengan Quattro, tapi sebenarnya kereta ni hanyalah front wheel drive Quattro tu hanyalah part time saja, tapi ianya langsung tak menghalang untuk dia dapatkan handling yang baik kereta ni. Wow.
Sistem Quattro kat dalam kereta ni hanyalah part time yang mana shaft tersebut hanya akan disambungkan ke roda belakang bila waktu memerlukan, iaitu pada waktu cornering especially, dan mungkin waktu acceleration. Dan daripada segi dia punya handling, mungkin ini salah satu kereta yang paling saya suka dia punya driving karakteristik dia, yang mungkin front wheel drive. Walaupun ada yang katakan driving karakteristik kereta ni biasa-biasa saja, tapi personally bagi saya, kalau saya bandingkan dengan salah satu lagi kereta yang saya suka drive, iaitu Volkswagen Arteon, ya mungkin ini dia lebih rasa precise lagi. Mudah untuk saya steerkan kereta ni ke mana saja yang saya nak. Dan daripada segi dia punya comfort, kereta ni actually tidaklah begitu comfort sangat kan. Dia agak stiff juga, tapi masih boleh dikategorikan sebagai kereta yang selesa lah kan. Mungkin disebabkan dia punya profile tayar dia yang nipis, rim 19 inci kan, 255 35 R19. Dan satu lagi, kereta ni didatangkan dengan 4 driving mode yang berbeza iaitu efficiency, kalau korang nak jimat minyak, dan minyak dia boleh dikatakan dia boleh pergi sehingga 14 km per liter, which is not bad untuk sebuah kereta yang rating enjin macam 3.0 liter NA ni. Dan kemudiannya dia ada comfort, normal mode lah kan, dan auto. Kemudian satu lagi dynamic boleh dikatakan macam sports mode lah kan. Dan satu lagi mode adalah individual mode, yang mana korang ada beberapa setup dekat situ. Korang boleh adjust dia punya stiffness of dia punya steering, engine response, dan satu lagi adalah dia punya suspension respon. Wow, daripada respon kereta ni, 370 Newton meters of torque itu bukanlah satu angka yang kecil agak besar juga, walaupun tak sampai 400. Dan sekali lagi, saya suka sangat dengan dia punya driving karakteristik dia. Boleh katakan kereta ni macam gentleman car lah. Dia bukanlah begitu hardcore sangat, tapi dia sebuah kereta yang agak formal. Memang daripada luaran dia sangat-sangat cantik, tapi yang paling penting, saya suka dia punya driving karakteristik dia. Tapi at the end of the day, berapakah harga kereta ni? Harga kereta ni dikatakan selepas SST kembali menjadi lebih kurang 454,000. Almost $500,000 ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan 4 series pun, harga dia lebih-lebih kurang macam tu jugalah kan. Tak boleh bandingkan dengan C300W206 tu, walaupun dia baru, sebab itu adalah sedan, dia bukan sportier version. Kita tak tahu harga untuk C-Class Coupe C300 tu nanti berapa pula. Tapi apapun, kereta ni bagi saya more to gentleman car. Dengan design luaran dia, memang bagi saya very simple, tapi dia simple yang bagi saya something. Something. So, that's it. Hope video ni bermanfaat pada korang semua, dan terima kasih pada korang yang dah subscribe channel ni. Korang semua adalah most welcome untuk join saya dekat channel ni. Subscribe guys. Dan of course, saya hargai sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah video ni. Terima kasih. So, kata dari saya, Nas Abdullah. Salam Synergy. Conquer!